Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa kita rafa'kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengurniakan nikmat kepada kita, memberikan peluang dan ruang untuk kita berada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majlis ilmu, mentaati segala perintah-Nya Allah, dan kita mengharapkan agar Allah taala menerima, agar Allah taala memberikan qabul segala ibadah, segala ketaatan yang kita lakukan, dan Allah taala memberikan istiqamah untuk kita berada dalam ketaatan sehingga ke penghujung nyawa kita. Alhamdulillah, ini bulan hari ini dah masuk 2 Rabiul Akhir. Dah keluar dah kita daripada bulan kelahirannya baginda Nabi SAW. Tetapi ini tidak bermakna tutuplah ingatan kita kepada Nabi SAW. Walaupun berlalu bulannya kelahiran baginda, tetap juga kita wajib untuk senantiasa ingat, untuk senantiasa berselawat, untuk senantiasa memuji baginda Nabi SAW. Pernah berkata guru kami Sayyidina Habib Umar hafizahullah ta'ala, ada di antara mereka yang berada di bulan Rabiul Awal, apabila keluar mereka mendapat petanda-petanda yang di mana Allah Ta'ala menerima selawat mereka, menerima segala puji-pujian mereka kepada baginda Nabi SAW. Di antaranya mereka ini diberikan kurniaan oleh Allah Ta'ala boleh berjumpa Nabi dalam mimpi. Kerana pada bulan tersebut banyaknya mereka ini bersungguh-sungguh berselawat kepada Nabi SAW. Dan kebanyakan disebut juga mereka para ulama as-salihin, kebanyakannya mereka meninggal dunia pada bulan Rabiul Akhir. Kerana apa? Kerana mereka tak tahan nak menahan rindu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya mereka begitu. Bila masuk bulan Rabiul Akhir, ramai yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kerana mereka ini tak mampu lagi nak menahan rindu nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila keluar daripada bulan Rabiul Anwar ini, tanyalah diri kita, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita dengan baginda Nabi SAW? Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah? Bagaimana selawat kita kepada Nabi SAW? Kata Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah, anda kaji dengarkan qasidah Burdah yang dibaca, Maulaya salli wa sallim da'iman. Jadi antaranya itu qasidah Burdah ini menyebut kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi. Kata Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala,
bagaimana kamu ini nak mendapat tahu hakikatnya Nabi SAW? Kamu di dunia tak boleh nak tahu tentang Nabi SAW, tentang hakikatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini sebenar-benarnya. Qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi, sedangkan kamu ini hanya orang yang menyangka bila tidur bermimpi dengan Nabi SAW rasa sudah cukup. Maka Imam Al-Busiri sambung lagi, fama belaghul ilmi annahu basharun. Katanya Imam Busiri, puncak segala ilmu pengetahuan aku tentang Nabi SAW annahu basharun, dia hanyalah seorang manusia. Dikisahkan dalam qasidah Burdah ini, bila sampai ke syair tersebut, betul tak? Fama belaghul ilmi fihi annahu basharun. Maka bila terhenti di situ, Al-Imam Al-Busiri kata, aku dah tak boleh nak sambung dah qasidah ni. Ini baru pasal ketiga ni. Dalam qasidah Burdah tak ada 10 pasal. Pasal ketiga, bila sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basharun, dah tak jumpa dah, aku nak sambung benda lagi ni. Maka tertidur Imam Al-Busiri, berjumpa Nabi SAW. Dibaca daripada awal sampai ke fama belaghul ilmi fihi annahu basharun, Rasulullah menyambung wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Rasulullah SAW menyambung, dan setelah pada itu barulah Imam Busiri sambung sampai ke akhir. Memang qasidah Burdah ini diiktiraf para ulama. Hebatnya qasidah ataupun syair-syair yang ditulis Al-Imam Al-Busiri, semua ulama mengiktiraf tentang qasidah ini. Dikisahkan Imam Busiri ini buat qasidah ini lepas dia dah habis tulis semua qasidah, dia baca balik di hadapan Rasulullah SAW dalam mimpi, daripada awal sampai ke akhir. Dan ketika itu Al-Imam Al-Busiri lumpuh, kaki tak boleh nak bergerak. Dan Rasulullah meletak, bila dah habis baca qasidah Burdah ini, Rasulullah meletakkan burdah dia. Sebab itu namanya qasidah Burdah. Burdahnya Nabi, ridaknya Nabi ini Nabi letakkan di atas kakinya Al-Imam Al-Busiri. Dan Rasulullah meniup, hilang lumpuhnya Al-Imam Al-Busiri. Bila dia sedar bangun, dia boleh berjalan, dan burdah Nabi itu ada pada dia sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dinamakan qasidah Burdah. Ridak Nabi SAW letak pada kakinya. Ada yang disebut qasidah Bur'ah. Bur'ah bermakna kesembuhan, sebab sembuhnya kaki Al-Imam Al-Busiri tadi. Maka sebab itulah ulama letak, mereka yang membaca qasidah Burdah nak berhajat apa-apa, silakan, Allah Ta'ala akan makbulkan. Kenapa? Berwasilahkan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kita keluar daripada bulan Rabiul Anwar, termasuk bulan Rabiul Tsani, bulan-bulan yang akan datang, senantiasa kita ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada penutupnya, jangan ada tutupnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah nyambung kepada pengajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin radhiyallahu taala anhu ila anqal. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, kita muka surat 29. Baik, baca sikit atas tu deh. Berkenaan dengan alasan mereka-mereka yang nak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka ni macam-macam beri alasan. Katanya, aku tak boleh nak beri nasihat pada orang, aku tak boleh nak beri dakwah pada orang, aku tak boleh nak larang orang daripada buat maksiat. Sebab benda kalau aku bagi tahu mereka ni tak mau dengar dah aku pun melepas tanggang. Tak boleh begitu. Alasan-alasan yang batil. Maka di sini muka surat 29 ni atas ni sebut, bukankah Allah Ta'ala telah memerintahkan
supaya kita meninggalkan orang-orang jahat dan jangan duduk bersama-bersama mereka selagi mereka enggan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Di sini, kalaulah kita hari ini dah beri nasihat pada orang, kita dah suruh orang buat kebaikan, larang orang buat kejahatan, dia tak mau dengar juga. Kalau boleh jangan duduk dengan dia. Bukan bermakna kita benci dia. Jangan duduk dengan dia sebab benda takut Allah Ta'ala nak beri bala, beri sekali dengan kita-kita pun kena. Sebab ada kisah nanti akan sebut nanti. Baik. Bukankah telah jelas hukumnya bahawa orang yang melihat mungkar dan tidak mencegahnya padahal ia berkuasa melakukan yang demikian adalah berkongsi dosa dengan orang yang melakukan mungkar itu. Kalaulah kita nampak orang buat kejahatan, kita biar je dia. Kita ada kuasa untuk menegur. Sebagai contoh, kita ni abang, kita ni ayah, anak kita buat dosa, adik kita buat jahat, ada kuasa kita ni nak menegur. Ataupun kita, orang-orang tua di surau ini, tegur orang-orang muda, ada kuasa mereka nak menegur. Nampak orang-orang muda buat jahat, curi ke apa ke, tak, ada hak, ada kuasa mereka nak menegur. Tapi mereka tak menegur. Ini bermakna mereka ini redha dengan maksiat yang mereka buat. Redha bil maksiyah, maksiyah. Redha dengan maksiat yang orang buat, itu juga maksiat. Dia redha, dia tengok orang curi, dia kata biar dia lah. Dia ada kuasa nak menegur, dia ada kuasa nak tangkap, kata biarlah. Nak malah aku cara lah dia lah. Dia kata nak curi pun curilah. Kita redha dengan maksiat yang dia buat, maka kita juga bermaksiat. Redha bil maksiyah, maksiyah. Redha dengan maksiat yang orang buat, itu juga dikira maksiat. Maknanya apa? Berkongsi dosa dengan orang yang melakukan mungkar itu. Dia tak buat pun jahat, tapi dia redha dengan apa yang orang tu buat. Dia berkongsi juga dosa kemungkaran tersebut. Demikian pula dengan orang yang redha dengan mungkar itu dilakukan meskipun ia tidak hadir waktu berlakunya, sekalipun jarak antaranya dengan tempat berlaku mungkar itu, jarak antara timur dan barat, sama-sama turut berdosa. Dia redha, dia tengok, dah dia buka apa, adik dia ataupun anak dia ni belajar di overseas, belajar di Berlin, belajar di Berlin, tak kisahlah Berlin ke Moskow ke, tak, jauh lah tempat-tempat masalah ni lah, Jerman dan sebagainya. Tengok anak dia, anak puang dia ataupun adik puang dia, asal-asal belajar imtiah dulu, dia lumur tak apa tersebut, belajar sekolah agama. Belajar sekolah agama, bila dah boleh belajar di Moskow, Rusia ni, buang habis tudung-tudung, tak pakai tudung. Anak dia ataupun adik dia tengok ni, tahu bila tengok dekat TikTok, oh, anak aku dah joget dah rupanya. Hilang dah sebelum ni tudung labuh. Habis dah duduk di Moskow, tak pakai tudung dah. Joget dah nampak, gaul dah masuk pula, tengok TikTok kedua, masuk dalam kelab dah, start dah masuk dalam kelab, joget situ sini. Dia tak tegur pun, dia sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang abang, tak tegur pun adik dia ataupun anak perempuan dia lock gitu je dah, biarlah nak buat guana, mungkin zaman dia, dia sedap pula dia kata, zaman dia dah ni, biarlah dia nak enjoy dulu, mungkin nanti bila dah tua dia akan bertaubat, takut dah dang tua, dah mati dulu. Tak bertegur, dia lock gitu. Ayah ataupun abang lelaki dia ni tak duduk di Moskow, duduk di Dungung ni, tapi berkongsi juga dosa sama dengan adik ataupun anak perempuan dia di sana. Sebab dia redha dengan apa yang adik ataupun anak perempuan dia dibuat. Dia lock je, dia tak tegur. Sedangkan dia ada kuasa, dia berhak nak menegur, dia berhak nak melarang, tapi dia berkongsi dosa. Walaupun dia tak duduk dekat sama, dia tak berjoget pun, dia tak duduk, dia tak minum pun, dia dah duduk pun dia jauh, duduk Dungung ni dengan Moskow sangat-sangat jauh, tapi dia juga berkongsi dosa sebab dia redha dengan apa yang adik ataupun anak perempuan dia buat. Itu makna dia tadi, sama-sama turut berdosa. Sebab orang yang bercampur gaul
dan berkawan dengan ahli-ahli mungkar itu, meskipun ia tidak melakukan mungkar yang sama, adalah sama-sama salah dalam pandangan Allah. Sekiranya Allah menurunkan azabnya ke atas orang-orang yang jahat itu, maka ia juga akan turut menerima azab yang sama. Maka nak kata gitu, kita ni kalau boleh dah tegur dah orang ni, jangan buat dak dia ni duduk kat surau ni, dak duduk dengan rumah kampung kita ni, ataupun ni mungkin orang baik belaka lah sini dak. Kau ada mana-mana kelompok, satu kelompok kawan-kawan kita lah, biasa duduk sekali kita, tiba-tiba dah start kelompok kawan-kawan kita ni start minum arak. Mari seorang kata nak terah sekali kita minum dak. Sedap. Orang ni kata sedap ke? Terah rasa sedap-sedap. Akhirnya jadi duk minum sama dah arak ni. Kita ni nak tambah minum arak, nak tolak. Nasihat dia tak boleh minum arak ni, bahaya, dosa besar ni kata. Tuhan laknat kat gigi kita minum arak ni, kata haram duduk dalam badan kita. Nasihat-nasihat dah ni. Dak dah bersedak dia kata, biarlah kata nak minum juga kata. Kita ni bagaimana keadaan kita nak buat mana? Kalau kita ni masih lagi terus duduk dengan dia, dah apalah, dah biarlah dia nak minum-minum lah. Tapi penting kita ni kan kawan kan, lepaklah sama-sama pun. Lepaklah kadang dia minum arak, kita tak minum. Juga dipandang dosa di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut apa? Kalau Allah Ta'ala turunkan azab pada mereka, kita pun juga terkena. Kita kena buat benda, kena lari pada mereka. Bukan bermakna kita putuskan hubungan silaturahim, bukan bermakna kita benci mereka, tapi kita lari daripada perbuatan-perbuatan mereka ini. Faham balik? Bukan makna kita benci dia, jangan benci. Bukan bermakna kita putuskan tu hubungan silaturahim kita dengan dia, tak. Dalam bila kita dah lari pada mereka, ada sekali-sekali tanya khabar mereka. Pergi tengok, minum lagi, tegur lagi. Dah tak boleh dengar, lari kita. Dia gitu. Jangan duduk bergaul dengan dia. Ini cara nak berdakwah. Baik. Kita akan sebut cerita lagi. Ada bawah tu. Maka sekiranya Allah menurunkan azabnya ke atas orang-orang yang jahat itu, maka ia juga akan turut menerima azab yang sama. Dia tidak akan terselamat dari azab Allah, melainkan setelah ia melarang mereka itu dari melakukan dosa dan mengasingkan diri dari bercampur gaul dengan mereka, serta segera berpisah dari mereka jika orang-orang itu enggan menerima nasihat-nasihat atau tunduk kepada petunjuk yang benar. Dia tak berdengar dah apa yang kita khabar, apa yang kita nasihat, asingkan diri kita dengan dia. Bukan kita macam gerak geng-geng pulau mereka ni. Nampak sangat kita benci dia. Tak, kita asingkan diri. Kamu tak boleh dengar, kamu tak boleh semayang dah. Aku suruh dah semayang, tak boleh semayang, minta maaf banyak, aku tak boleh kawan denganmu. Aku tak boleh duduk bersama denganmu, tak boleh nak makan minum denganmu, tak boleh nak duduk dengan orang-orang yang tak semayang ni. Aku nasihat-nasihatmu tak boleh dengar, tak apalah, kau pergi. Kita yang pergi. Biarlah, tak ada kawan pun. Kawan ramai lagi yang boleh kawan dengan kita, daripada kita berkawan dengan orang-orang yang bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Orang yang buat dosa dengan Allah Ta'ala, orang yang tak ikut apa yang Allah Ta'ala perintah, kita kawan dengan dia. Tak comel. Takut Allah Ta'ala turun azab dengan kita pun kena juga. Waliyahzubillah min zalik. Macam ke seorang Allah Ta'ala turunkan tsunami. Adakah Allah Ta'ala turunkan tsunami untuk orang-orang yang buat dosa saja kena? Tak, semua sekali. Baru sekali tu. Maka begitu azab ini. Baik. Hendaklah kita cinta, kata musannif, hendaklah kita cinta kerana Allah terhadap orang-orang yang mentaatinya, serta benci kerana Allah terhadap orang-orang yang menderhakainya. Kerana yang demikian itu merupakan seteguh-teguh pegangan iman. Jangan kita benci orang. Benci orang sebab benci, sebab memang nafsu kita benci pada dia. Takut benda kayak gini lepas pada dia buat baik. Ini kita benci orang sebab benda. Sebab dia tak duduk sekali dengan kita, tak kawan dengan kita sebagai contoh. Dia buat baik tera mana pun, benci juga ke dia. Tak kena ni. Ini benci kerana nafsu, tak benci kerana Allah. Kalau sahabat kita buat jahat, benci perbuatan yang dia buat, dan makna kita benci dia ini kerana Allah Ta'ala. Aku tak suka berkawan dengan kamu sebab kamu tak semayang, jadi minta maaf, aku terpaksa kena mengasingkan diri. Aku tak benci kamu, tapi aku benci apa yang kamu buat, bermakna aku benci orang-orang yang tak taat perintah Allah Ta'ala. Aku benci kamu
kerana Allah. Bukan sebab nafsu aku, bukan kuasa aku ni lah yang orang baik, bukanlah kuasa aku ni orang semayang berjemaah semua, orang yang semayang aku benci orang semayang dan kawan aku nampak aku sembayang. Ini bukan kerana Allah Taala. Okey, faham kita orang yang benci, orang yang sayang kerana Allah terhadap orang-orang yang tak dia kata hendaklah kepada kita sayang orang sebab dia taat Allah, benci orang tu sebab dia tak taat perintah Allah Taala, kerana Allah, bukan kerana nafsu dia. Baik. Kerana yang demikian itu merupakan seteguh-teguh pegangan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan, iaitu apabila kaum Bani Israel melakukan perkara-perkara mungkar, maka para ulama-nya telah melarang mereka tetapi tidak diendahkannya. Malah mereka ingkar dan enggan mendengar. Kemudian para ulama itu turut bercampur gaul dengan kaumnya yang derhaka itu, serta bekerjasama tanpa menghiraukan lagi keadaan mereka. Setelah ini berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memateraikan, yakni materai ini membekukan hati mereka. Patri okey, teri ya. Itu maksudnya memateraikan, teri. Jadi membekukan hati mereka ini, setengah mereka kepada yang setengah, serta diturunkan laknat ke atas mereka sekalian menerusi lidah Nabi Allah Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ini zaman-zaman yang terdahulu, Bani Israel, orang Yahudi, ahli kitab, zaman-zaman dululah. Mereka ini pernah melakukan perkara mungkar, perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan ulama mereka pun juga melarang mereka, dan mereka tak mau dengar, tak mau ikut. Tapi masih lagi mereka ini yang melarang, duduk dengan mereka, bercampur gaul dengan mereka, makan sekali dengan mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan laknat, bukan kepada orang yang tak ikut perintah saja, semua sekali Allah Ta'ala turun laknat. Nah, itu. Ini zaman-zaman dahulu melalui lisannya siapa? Lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Masuk lagi dalam kisah yang kita nak sebut hari ni. Dalam kisah ahli qaryah dari kaum Bani Israel yang tempat tinggalnya dekat dengan laut. Kita baca dulu lah. Panjang laut. Apabila mereka itu telah menghalalkan menangkap ikan pada hari Sabtu, hari sembahyang, padahal Allah Ta'ala telah melarang menangkap ikan pada hari itu, maka mereka telah berpecah menjadi 3 puak. Baik, itu cerita dulu. Dia cerita ringkas je. Ini dikisahkan cerita Ashabus Sabt, orang-orang hari Sabtu. Ini zaman Bani Israel dahulu. Baik, yang Yahudi lah ni. Baik, kisahnya Ashabus Sabt ini berlaku, kaum Ashabus Sabt berlaku di Teluk Aqabah. Di Teluk Aqabah ini sekarang sempadannya Jordan dan juga Mesir. Pernah kita pergi ke Jordan hari itu, ketika mana kita tak boleh masuk ke Palestin. Kita seorang tak boleh masuk ke Palestin, jemaah lain boleh masuk. Jadi terpaksa kita duduk di Jordan lama, duduk seorang diri, jalanlah mana-mana pun. Apalah kita boleh kot cakap Arab sikit-sikit kan. Gilah mana-mana, tapi dia dah ada itinerary lah, ada jadual pergi ke, orang lain masuk Palestin, kita pergi ke Syajarah Mubarakah, tempatnya Nabi berlindung di pokok, yang dalam pokok itu pun turun mereduk kepada Nabi SAW. Pergi ziarah pokok tersebut, kita tengok. Maka yang penting bila nak pergi ke Mesir, bila jemaah yang lain daripada Palestin terus ke Mesir, maka kita ni daripada Jordan lah, daripada Jordan ke Mesir. Jadi nak pergi Jordan ke Mesir, naik ferry melalui di Teluk Aqabah ini, di Aqabah, border kita lah. Bila sampai di border Mesir, Tabah border nama dia. Di sana maka kita naik ferry. Di situ Teluk Aqabah di situ. Maknanya kemungkinan berlaku di kawasan itulah kisah ini ni. Ashabus Sabt berlaku di Teluk Aqabah. Jadi mereka, orang-orang kampung itu, ada yang dinamakan kampung
Ailat ataupun Ilat, ataupun disebut juga orang kampung orang panggil Aqabah juga. Ada 3 nama. Kalau kata kampung Ailah, kampung Ailat ataupun kampung Aqabah, sama aja belaka. Baik. Kisahnya, mereka ini zaman dahulu bila berada di Teluk Aqabah, teluk persisiran pantai, kerja mereka ni nelayan lah. Ada cari ikan, menangkap ikan. Jadi kerja mereka tiap-tiap hari tangkap ikan, jual ikan, tangkap ikan, jual ikan dan sebagainya. Sehingga datanglah satu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi pada zaman tersebut. Nabi ni kan ramai kan, Rasul kita kena tahu 25. Tak, Rasul ini dia sampaikan syariat baru. Nabi sampaikan syariat Rasul yang sebelum dia. Faham? Maka Nabi ni ramai. Maka ada Nabi pada zaman tersebut yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, khabar kepada umat kamu supaya kosongkan satu hari untuk beribadah sahaja kepada Allah Ta'ala. Ibadat sahaja, tak boleh buat benda langsung. Tak boleh hari tu keluar kejap pergi jual ke, pergi kerja, buat kerja lah, pergi tanam ke, tak boleh. Hari itu hanya dengan Allah Ta'ala saja, satu hari. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk asal-asalnya hari Jumaat. Asalnya hari Jumaat. Tapi mereka ini bila dah khabar hari Jumaat Tuhan beri supaya cuti sehari. Cuti kerja benda hanya beribadat pada Allah. Seperti disebut hari Sabtu hari sembahyang, dia kata. Hari je sembah Allah dia, sembah Yang Maha Esa. Itu maknanya sembahyang. Sembah Yang Maha Esa. Kerja dia ibadat saja. Asalnya hari Jumaat, tapi mereka tak ambuh. Mereka kata aku nak hari Sabtu. Nah, kaum ni lah, aku nak hari Sabtu. Hari Sabtu sebab dia, sebab Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat, ada Injil, kitab-kitab terdahulu. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jadikan dunia ini fi sittati ayyam kan. 6 hari. 6 hari bermakna hari ke-7 cuti dah lah. Jadi dia kata Tuhan buat dunia ni 6 hari, jadi aku nak cuti hari ke-7 tu. Yang ambil hari Sabtu. Tuhan kata dia ikut anda lah. Nak hari Sabtu, beri hari Sabtu. Baik, hari Sabtu kamu kena cuti, kerja kamu ibadat saja dengan Allah Ta'ala. Maka bila dah berlaku buat satu hari tu dah jadi dah, hari Sabtu kena cuti. Allah Ta'ala nak uji mereka. Allah Ta'ala jadikan ikan-ikan di lautan 6 hari semuanya beralih dari pergi ke Teluk Aqabah ini. Bila sampai hari Sabtu, semua ikan akan main-main di Teluk Aqabah. Apa nopak-nopak kali. Tapi dia tengok dengung gitu je lah, tak ada nak benda, tak ada buat kerja. Jadi 5-6 hari tu tak ada ikan. Hak boleh seekor, 2 ekor, 3 ekor gitu je. Dah tak ada ikan tak mari di Teluk Aqabah. Maka hari Sabtu nopak-nopak ikan di Teluk Aqabah. Allah Ta'ala uji kesabaran mereka. Mereka sabar dulu hari pertama, hari kedua dah lama sangat tak boleh nak sabar dah ni kata. Dah mari hari lain tak ada ikan, hari Sabtu saja ada ikan. Dah hari Sabtu kita dah dilarang nak bekerja, dilarang nak buat semua benda. Maka mereka ni pun buat satu tipu daya, buat satu muslihat. Hari Jumaat mereka pergi gali buat kolam, buat satu kolam besar di pesisir pantai. Bila mana air naik, hari Sabtu air naik sekali dengan ikan, takunglah situ. Jadi dia buat kerja, hari Sabtu dia buat kerja, dia buat gali kolam hari Jumaat. Hari Sabtu dia lock je lah. Mana kalau ikan naik, duduk dalam kolam tu, air naik pasang tau, duduk dalam kolam tu, dia tak ambil lah. Hari Ahad baru dia ambil ikan. Dia buat tipu daya gitu. Maka ulama-ulama dan para nabi ketika itu melarang mereka ni. Orang-orang soleh mereka ni larang, kata kamu ni jangan buat tipu daya gini. Allah Ta'ala nak uji kamu ni, nak uji kesabaran kamu. Kalau kamu buat gini, takut-takut Allah Ta'ala turun bala dengan kami semua akan kena. Sebab itu kata Al-Imam Al-Haddad di sini, cerita dia kata terjadinya ada 3 kelompok kan, dia kebur 3 puak jadi.
Puak yang pertama telah melanggar larangan Allah Ta'ala, lalu mereka terus menangkap ikan pada hari Sabtu. Puak kedua patuh kepada larangan itu, mereka menegah kelakuan puak pertama, akan tetapi mereka tetap juga bercampur gaul dengan puak itu. Manakala puak ketiga pula telah menyingkirkan puak yang melanggar larangan Allah tadi, serta menjauhkan diri mereka dari bercampur gaul dengan puak itu apabila dapati puak itu tidak mengendahkan larangan Allah dan terus melakukan maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 puak situ. Sepuak ni hak dia memang dak reti bahasa. Hak tadi lah dia buat tipu daya hak kolam, ada hak dak tahan sangat-sangat, hari Sabtu pun dia pergi bahar juga. Dah main nampak ikan. Hari lain tak ada. Diuji oleh Allah Taala. Sungguh nak ambil. Dia pun bahar lah juga. Ni puak pertama. Hak memang buat ona ni keras kepala dah ni, dak tahan sangat dah, nak ikan. Puak yang kedua hak nasihat. Dia tak bukan, dia tak nasihat. Puak yang kedua ni dia nasihat juga. Mereka menegah kelakuan puak pertama. Dia larang juga, tapi dia lock gitu je lah, larang saja-saja. Dia kata dia tak ikut, dia tak buat larangan Allah, dia tegur orang jangan buat, tapi dia duduk di situ. Dia campur gaul lagi dengan orang-orang yang buat jahat ni, orang buat onar ni. Itu puak yang kedua. Puak yang ketiga yang memang dia larang, dia pesan jangan buat benda gini, bahaya, takut dia azab oleh Allah Ta'ala, dan mereka ini tak tahan. Mereka puak yang ketiga tak tahan dengan perangai orang-orang yang buat onar ni. Mereka bila malang berpindah ke posisi pantai lain, ke desa lah, tak duduk di Teluk Aqabah tadi. Sebab dia kata benda, aku takut Allah Ta'ala turun azab sekali dengan kami-kami yang akan kena. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala bila mana ulama' ni dah pergi, pindah. Puak pertama, puak kedua duduk situ lah. Puak ketiga ni hak winasihat, lepas tu lari. Tak boleh campur gaul dengan mereka. Pergi ke tempat lain, bermalam. Keesokan harinya nak masuk balik kepada dalam Teluk Aqabah tadi. Kebiasaannya bising bangun lah bila dah pasar kan. Kan sekilo tak mari jual ni. Bising bangun lah, bunyi. Bila aku pergi ke Teluk Aqabah, tak ada bunyi benda-benda. Senyap sunyi kata. Bapa ni kata. Patutnya hari dah start bekerja dah ni. Bukan hari Sabtu ni. Pelik. Maka gigi masuk dalam kampung sunyi, sepi, tak ada nampak seorang habuk. Jalan-jalan lagi nampak ada ke seekor 2 ekor luar. Kata rasa macam pelik dah ni, kata Allah Ta'ala takut turun azab dah ni. Pergi ketuk pintu, tak ada orang jawab. Buka pintu, memang tak ada orang seorang dalam rumah. Yang ada hanyalah kera 3 ekor 4 ekor dalam rumah. Jadi inilah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Dah tulis kat sini ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini ayat ini dirakamkan oleh Allah Taala. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Mereka yang kamu tahu, mereka ini yang bermusuh dengan Allah Ta'ala, mereka-mereka yang buat onar pada hari Sabtu ini. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan mereka ini kera-kera. Maka memang hak kera tadi tu azab daripada Allah Ta'ala ke atas mereka. Hak tak buat larangan Allah pun juga kena jadi kera. Maka kata Imam Haddad ni, apabila Allah Ta'ala menurunkan azabnya ke atas mereka, azab itu meliputi puak pertama dan kedua juga. Kerana puak kedua itu telah berada bersama-sama dengan ahli-ahli maksiat, meskipun mereka tidak turut melakukannya. Hanya puak ketiga sahajalah yang terselamat di antara mereka itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari membuat kesalahan, dan kami seksa orang-orang yang aniaya itu dengan seksa yang mengerikan disebabkan mereka berlaku jahat. Kemudian apa ni? Allah Subhanahu wa taala sumpah mereka itu hingga ada yang menjadi monyet
sebagaimana diterangkan oleh firman Allah, aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami kutuki mereka sebagaimana kami kutuki orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu. Lantaran itu hendaklah kita menjauhkan diri kita serta menyingkirkan ahli-ahli maksiat itu setelah kita yakin bahawa mereka memang tidak akan menerima kebenaran. Baik, maka kisah Ashabus Sabt tadi, Allah Ta'ala jadikan mereka ke turun azab oleh Allah Ta'ala sebab mereka ini tak dengar perintah Allah Ta'ala. Ada setengah riwayat yang mengatakan memang jadi ke, ada setengah riwayat yang mengatakan dia tak jadi ke jasad orang tapi perangai ke. Bagaimana perangai ke ni? Wallahu a'lam lah perangai ke mana. Ada yang mengatakan mereka ini ngikut je orang suruh tu buat, orang suruh ni. Ambil macam kita kalau ke tau, ambil kelapa muda, buat muda, ambil kelapa muda tu kokok lah, dah tahu lah cara ngajar mana tu ambil kelapa tua pula, maka ikut belaka orang suruh waktu, orang suruh ni dia bahang belaka. Ada riwayat mengatakan memang jadi ke tu dia tu. Ada yang katakan sifat mereka itu adalah sifat kera. Maka kita nak sebut di sini itu keadaan umat sebelum ini berbeza dengan umatnya Nabi SAW. Nampak tak rahmatnya umat Nabi sekarang? Umat terdahulu kena larang ada satu hari untuk beribadat, yang tak boleh bekerja walaupun sedikit. Hari ni kita umat Nabi pun ada hari yang special, hari yang Nabi suruh kita banyak beribadat. Hari mana? Hari Jumaat. Selawat kena paling banyak hari Jumaat, ibadat kena paling banyak hari Jumaat. Hari benda Aidul Muslimin, hari perayaan bagi orang-orang Muslim, hari Jumaat. Tapi dilarang tak bekerja? Tak dilarang. Tak pergi semayang Jumaat apa Allah Ta'ala tak jadi kera lagi kita. Kita tak pergi semayang Jumaat. Minggu ni tak semayang, minggu depan tak semayang, 3 minggu tak semayang, sebulan tak semayang Jumaat. Dah pergi semayang Jumaat. Kebiasaan dengan waktu Covid hari tu. Waktu Covid tak boleh semayang Jumaat. Tak sungguh pun nak pergi semayang Jumaat. Tulis status je, Allah tak sempat pergi semayang Jumaat. Padahal memang dia tak pergi pun. Memang dia tak ada kesungguhan pun nak pergi semayang Jumaat. Jadi biasa dah tak pergi semayang Jumaat. Dia ni pun rasa biasa dah tak semayang Jumaat. Dah ya semayang sebulan, 2 bulan tak pergi semayang Jumaat, Allah Ta'ala dia jadi ke? Tak. Ini sebab dia rahmat Nabi SAW. Itu dia. Kita dilarang tak? Kita disuruh hari Jumaat tu suruh beribadat, tak dilarang bekerja. Yang dilarang bila? Betul-betul waktu Jumaat tu je. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau kamu dengar seruan daripada Allah Ta'ala panggil untuk pergi sembahyang Jumaat, fas'au ila dzikrillah, terus pergi kepada ingat pada Allah Ta'ala, wa dzarul bai', tinggalkan pekerjaan kamu, tinggalkan perniagaan. Ni kalau ada orang tengah nega juga hari Jumaat ni, ni takut-takut kena bala dah ni. Haram perniagaan ketika mana orang sembahyang Jumaat. Nampak rahmat dan rahmat lagi Allah Ta'ala ni. Apa ayat lepas tu? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Waktu tu je larang berniaga. Fa idza qudiyatis salah, lepas pada kamu dah habis sembahyang Jumaat, fantashiru fil ardi, bertebaranglah atas dunia ni belaka, wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan-kurniaan Allah, rezeki-rezeki. Mu nak nega lepas Jumaat, negalah, gilah cari. Bahkan sunnah pula pada kita, lepas pada Jumaat nega. Sebab tu kita kalau belajar di Yaman dulu, lepas pada Jumaat 2 orang akan menega, jual sayur, jual buah, nak ambil keberkatan Allah Ta'ala sebut ni. Tapi kalau waktu semayang tak ada lah nega. Maka hari ni sebut baru ni, saudara kita ada cerita, ada lagi golongan-golongan yang ketika mana hari Jumaat bisi bangun lagi di pasar. Hari Jumaat orang tengah duduk semayang, bisi lagi di pasar duduk jual beli. Kita ada kuasa tak nak kita tegur? Kalau kita ada kuasa,
kita boleh pergi tegur. Hari Jumaat ni dak dengar ke Tuhan kata dalam Quran, tak baca Quran ke? Larangan Allah Ta'ala pada mereka yang jual beli ketika mana hari Jumaat. Nak nega-nega lepas pada sembahyang Jumaat boleh. Kalau kita ada kuasa, kita boleh tegur. Tapi kalau kita tak ada kuasa, kita lepas kepada mereka yang pihak yang ada kuasa. Mereka lah yang akan menanggung. Kita usaha-usaha dah. Jangan pula kita hok duduk join sekali. Walaupun kita tak berniaga, kita duduk sekali. Kita pergi beli. Hok jom beli hari Jumaat. Saya tak niaga, saya beli je. Dah awak tolong dia. Masuk sekali. Awak pergi beli hari Jumaat. Orang tengah duduk bayar Jumaat, duduk pergi beli. Gila sembahyang. Maka gitu. Ini rahmatnya Allah Ta'ala pada umat Nabi SAW. Sikit je waktu tu je. Tahan sekejap. Tahan sekejap. Dah kalau Tuhan beri, Tuhan suruh umat Nabi Muhammad ni gitu juga, hari Jumaat tak boleh buat benda. Duduk diam rumah je. Kerja semayang aja, kerja ibadat saja. Oh, tak tahulah jadi mana. Nah, ni rahmat. Rahmatnya Nabi SAW. Sebab itu Nabi bila mana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran ketika mana orang-orang kafir Quraisy kata tak percaya dengan Tuhan ni. Dia kata benda, dah kalau betul lah Tuhan tu, dak Tuhan yang Muhammad bawa ni kata, turunkan kepada aku hujan batu. Hujan api ke hujan batu? Amturna alaina hijaratan. Turunkan kepada kami hujan batu. Kalau betul lah, maknanya turun bala lah. Turun bala hujan batu ni, kalau matilah kita. Nah, hujan air tu pun kalau kuat boleh lubang batu dah. Tanah tu boleh kekah. Ni hujan batu turun. Matilah kita dah. Bala lah tu. Dia kata kalau betul lah Tuhan ni, tu waktu hujan batu. Allah Ta'ala kata, dia jawab dia dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami ni tak akan beri azab kepada kamu. Kepada kamu, gong-gong ni tak akan beri azab kepada kamu kalaulah engkau, wahai Rasulullah, masih ada dengan mereka. Kalaulah Allah Ta'ala tak sayang Nabi, lama dah. Lama dah Allah Ta'ala turun azab. Umat-umat terdahulu gitu. Buat jahat, bawa ui azab. Tahan sekejap, berat ui azab. Tapi umat Nabi, tak. Allah kata, tak, aku tak akan beri azab pada umatmu selagi mana kamu ada lagi di antara dengan mereka. Maka hari ni kita buat maksiat sekalipun masih lagi tak diberi azab oleh Allah Ta'ala, bermakna masih lagi ada dalam hati-hati orang yang soleh ini ada Nabi SAW. Mereka yang mengamal sunnah Nabi, mereka yang setiap malam menangis minta ampun dengan Allah Ta'ala, munajat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak beri azab pada sesuatu kaum, sesuatu umat, sesuatu tempat bila mana masih lagi ada mereka yang menangis di waktu malam. Kita memang dah nangis dah. Kita dah nangis. Tapi Allah Ta'ala turun azab ni. Ada ni orang-orang tua kita, para guru-guru kita yang senantiasa bangun qiyamul lail, menangis munajat pada Allah Ta'ala. Ada apa? Ada isi hati mereka itu Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala tak beri azab. Ini rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat kekasih dia. Ini kekasihnya Allah Ta'ala, bukan kekasih biasa-biasa. Tak. Kekasih kita kalau cubit kita pun tak berasa sakit. Kasih kita katok pakai puyuk tong sekali. Tong, Allah sedap kasih. Tak berasa sakit. Kekasih kita. Maka begitu juga dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sangat-sangat sayang pada kasih dia, sayang juga pada orang umat dia, umatnya kekasih dia. Semua berkaitan dengan kekasih, Allah Ta'ala akan beri rahmat, Allah Ta'ala akan menjaga mereka, Allah Ta'ala akan lindung mereka. Nabi Muhammad, umat dia, Allah Ta'ala jadikan umat yang paling special. Sahabat-sahabat yang paling mulia, sahabat Nabi SAW. Nabi mana yang paling mulia sekali? Nabi Muhammad sendiri, kekasih dia sendiri. Ini rahmatnya Allah Ta'ala pada kita. Alhamdulillah lah, syukurlah semua. Jangan lupa Nabi SAW. Kita nak mengadap Nabi lagi di akhirat nanti. Takut-takut tak jumpa Nabi di akhirat nanti. Wallahu alam. Orang bang dah.
Itu sebaik. Wallahu alam. Kita akan sambung apa pada tu. Tak, bila mana kita nak cakap berdakwah ni, amar ma'ruf nahi munkar, bila dah larang orang, bila dah suruh orang tu tinggalkan kejahatan, kalau dia tak ambuh tinggal, tak ambuh dengar, kita lari pada dia. Jangan benci dia, jangan putuskan hubungan silaturahim dengan dia, cuma lari sekejap pada dia. Takut-takut Allah Ta'ala nak beri kemurkaan pada mereka. Akan datang, kita akan masuk pada dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Ni paling penting juga ni. Perangai kita hari ni sibuk cari buruk orang, buruk kita simpan sendiri dalam rumah. Tak boleh tunjuk ke orang, tahu malu. Tapi dia sibuk cari buruk orang lain. Dia sibuk cari, dia buat benda ni, buat salah benda ni kata. Lepas tu cerita ke orang. Masuk belaka, cerita ke orang, buka aib orang, dedah dan keburukan orang dan sebagainya, ngata ke orang, kata orang tu, kata orang ni, biar dia buat baik sekali dah apa, ngata juga. Sebab dia tak berakhir dengan dia. Ni kesalahan mereka-mereka yang mendedahkan kekejian orang lain. Allah Ta'ala akan sebut, Nabi pun akan sebut benda hadis-hadis yang melarang kita ngata ke orang, buka aib orang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi